Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in walhamdulillahil qail inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita muliakan saudara Mursi Saudara Ustaz Hasri Harun, Timbalan Presiden Wadah. Seterusnya yang kita muliakan murabi kita Al-Fadhil Ustaz Razali Nawawi, walaupun kurang sihat tetapi iltizamnya kepada dakwah, apalagi setelah mendengar musibah yang telah kita dengar pada semalam hari dengan pemergian Syekhuna Al-Fadhil Al-Alamah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau tetap mau datang juga, dan mudah-mudahan kita doakan semangat beliau yang kental itu akan memberikan syifa ajilan ke atas diri beliau. Seterusnya yang kita muliakan saudara Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan Osman, Pengerusi Majlis Syura WAP, saudara Dr. Idris Zakaria selaku Setiausaha Agung Wadah, dan semua rakan-rakan pimpinan Wadah. Azhar Idris, ya, bukan Idris Azhar. Tukar. Saya ramai nama tu, popular. Ya, masyhur. Dan semua rakan-rakan yang ada di atas talian pada malam ini. Jadi, sebelum kita mulakan sedikit bicara, sebelum kawan-kawan yang lain sama-sama berkongsi, marilah kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada Ruhul Faqid Al-Ummah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sesungguhnya pada malam ini kita akan mengenang semula almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang telah meninggalkan kita semalam selepas waktu zuhur pada usia 96 tahun. Dan kita tahu bahawa beliau telah sakit beberapa ketika, dan terakhir saya berkesempatan hadir bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam muktamar Malik bin Nabi yang dianjurkan oleh Qatar Foundation, Muassasah Qatar, dan sempat melawat beliau di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa beberapa orang ahli parlimen yang kali pertama berjumpa dengan Syekh Al-Qaradawi. Di situ kita telah nampak bahawa beliau tidak lagi macam sebelumnya begitu ceria, tetapi lebih menampakkan kesihatannya sudah semakin terganggu. Kita mengenang semula bahawa kita ni tak kenal Syekh Al-Qaradawi kalaulah tidak kerana seorang insan, seorang pejuang yang bersama kita, yang telah mendapat inspirasi daripada Syekh Al-Qaradawi ketika mula-mula berjumpa dengan beliau. Ada banyak riwayat, tapi satu riwayat mengatakan bahawa Abdul Hamid Abu Sulaiman rahmatullah alaih, bekas rektor UIA, Jamal Barzanji dan sebagainya, ketika Qaradawi bertanya kepada mereka, siapa di Malaysia ini yang kita nak jumpa? Maka kedua-dua mereka berkata, itulah seorang pemuda syababah daripada Harakatus Syabab Al-Islami Al-Malayzi, iaitulah Syekh Anwar Ibrahim. Jadi kita semua, termasuklah saya, Ustaz Razali yang lebih senior, tak kenal Syekh Al-Qaradawi kalaulah tidak kerana Syekh Anwar Ibrahim. Jadi man lam yashkurun nas la yashkurullah, kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita kena ingat, bukanlah kerana tapi kita bersyukur kepada Allah dapat berjumpa dan dapat ditarbiahkan sedikit sebanyak oleh Syekhuna Al-Qaradawi yang memang luar biasa syakhsiahnya. Kerana itu dalam komentari-komentari yang saya petik daripada
Al Jazeera petang tadi, dan juga daripada Al Mujtama' Kuwait, dan juga daripada Islam Online in Arabic. Gelaran-gelaran yang diberikan kepada Syekh Al-Qaradawi ini, saya mula malam ini ialah sebagai Allamah, dan dia mendapat gelaran Al-Imam selepas Al-Imam Muhammad Abduh, ya, beberapa tahun yang lalu. Beliau adalah seorang mufakkir, seorang muallim, seorang murabbi, seorang katib, seorang syair. Bahkan tadi Saudara Razak tadi tunjuk pada saya dalam media sos, ucapan dalam TikTok Syekh Muhammad Al-Ghazali rahmatullah alaih, gurunya kepada Syekh Al-Qaradawi. Guru kepada Syekh Al-Qaradawi adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah seorang min kibaril ulama Al-Azhar, yang sama taraf dengan Mahmud Shaltut, Abdul Rahman Bisar, ya. Ini pemuka-pemuka Al-Azhar yang terkenal. Abdul Halim Mahmud. Jadi gelaran beliau adalah sebagai kata Syekh Muhammad Al-Ghazali tadi, yang saya ingat, wahaballahu alaihi wa jama'allahu alaihi minal ulum. Dia tahu hadis, dia tahu tafsir, dia tahu fiqh, dia tahu usul fiqh, dia tahu sirah, dia tahu syair pun dia tahu, ya. Syair-syair Arab yang semua dia tahu. Jadi itulah yang dikatakan sebagai allamah. Orang yang dah banyak ilmu ni dipanggil allamah, ya. Kalau alim tu biasa ajalah, ya. Tapi allamah adalah orang yang banyak ilmu. Jadi kerana itu kita lihat Syekh Al-Qaradawi ini bolehlah disebut sebagai ensiklopedik Islam zaman ini. Itu sebabnya dipanggil Imamul Asri, iaitulah imam pada zaman ini. Lepas Muhammad Abduh, Rashid Ridha, ya, maka Syekh Al-Qaradawi layak dinobatkan sebagai Imamul Asri. Di dalam tulisan-tulisan media Arab dipanggil Imamul Asri, Mujtahidul Asri, mujtahid pada zaman ini, ya, Mufakkirul Islamil Asri, dan min abrazil ulama, dia antara ulama yang paling distinguished, ya, di dalam dunia Islam. Karena itu dia adalah mausu'iyah, seorang yang ensiklopedik. Mausu'iyah maknanya ensiklopedik. Dan ini adalah merupakan kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, ini semua adalah anugerah Allah ke atas diri beliau. Satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri beliau. Dan satu yang kita perhatikan di negara-negara Timur Tengah dalam tradisi pendidikan Islam, bahawa mereka telah mulakan hafalan Quran umur 7 tahun dan telah selesai belajar Islam umur 15 tahun. Yang ini yang Ustaz Nakha'i duduk bersembang saya beberapa hari yang lalu. Dia kata kita sebenarnya di Malaysia ni adalah sistem dah campur aduk. Dia kata cubit sana cubit sini, tak macam di Timur Tengah, walaupun ada masalah di Timur Tengah, tetapi sekurang-kurangnya basic Islam dari segi pendidikan itu kita lihat semua syuyukhul Azhar, semua ulama termasuklah yang ada hari ini, mereka telah menghafal Al-Quran, ya. Saya pun tak dapat menerima didikan itu, sekarang je baru fenomena tahfiz. Sebelumnya dalam sekolah agama moden tak ada, ya. Tak ada, ya. Mungkin di Kolej Islam Melaya lebih kuat zaman Ustaz Ghazali. Zaman saya dah moden, dah berubah. Tapi di dunia Arab, ya, kita tengok Muhammad Al-Ghazali, Abdul Rahman Bisar, Abdul Halim Mahmud, Muhammad Abdul Rauf bekas rektor, ya, Rauf Shalabi, Muhammad Imarah, semuanya 7 tahun sampai 15, 7, 8, 9 ya, Syekh Ismail Cikgu dah beres. Khatamul Quran. Inilah sistem pendidikan Islam yang dirosakkan oleh di Mesir, siapa namanya ni? Syekh ni kita. Napoleon Bonaparte. Saya masih ingat lagi terngiang-ngiang di telinga saya, Syekh almarhum Faruqi Al-Syahid dia kata Napoleon Bonaparte lah perosak sistem pendidikan Islam yang tradisional, yang kukuh, yang kita nak pertahankan walaupun kena mengaji moden, kerana mereka tahu di situlah kunci kekuatan ummah. Tetapi masih ada ulama-ulama yang hebat. Cuma semalam saya terbaca dalam media sos seorang alim bekas mufti menyatakan waktu dia memberikan euloginya kepada
Syekh Al-Qadhawi mati ini, dia petik dua hadis. Satu hadis yang Allah akan angkatkan ilmu ulama mati, tanda akhir zaman. Ya. Satu lagi ialah satu hadis seorang alim yang mati itu seolah-olahnya matinya satu kabilah dalam satu kampung di tanah Arab. Ya. Jadi sama ada kita setuju ke tak setuju ya, dalam tafsiran. Tetapi saya teringat pula kata-kata Syekh Al-Qadhawi dalam salah satu tulisan beliau yang tertulis dalam satu buku tentang Nahdlatul Ummah. Kata dia, waktu umat sekarang sedang jatuh pada hari ini, sedang mundur, aku menangis siang hari dan malam dalam sembahyang mendoakan umat kembali kepada ummatul khair. Tetapi aku ingin menyatakan inna hadhil ummah lan tamuta. Sesungguhnya umat ini tidak akan mati sama sekali. It will never ever die. This ummah will never ever die. Begitulah dalam keadaan Syekh Al-Qadhawi yang kadang-kadang merasa sugul apa yang berlaku dengan kezaliman di dunia Arab. Beliau seorang yang sangat tegar dari segi perjuangan menentang kezaliman, menegakkan keadilan. Karena itu dia ada buat satu drama tau. Drama tentang Hajjaj Al-Thaqafi yang zalim ini. Ya, dia buat drama. Ya, untuk educate masyarakat Islam di sekolah lagi. Ya, di college lagi. Supaya drama ini hidup. Karena nak menentang kezaliman. Supaya dididik, supaya jangan orang Islam sama sekali menerima kezaliman. Jadi, Syekh Al-Qadhawi sebenarnya salah satu di antara keistimewaan beliau ialah beliau ini adalah seorang yang disebut sebagai orang yang paling handal di dalam ilmu syariah. Tetapi syariahnya itu syariah yang sangat-sangat istimewa kerana beliau selalu mengambil pendekatan at-taisir. Tetapi pendekatan taisir bukan dia maknanya kondon liberalism, tidak. Dia ada dawabit. Dawabit itu maknanya ikatan-ikatan. Dan ini telah ditulis oleh Syekhuna Almarhum Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti yang juga handal. Ya, yang kita boleh sebutlah bahawa dalam masa beberapa tahun mutaakhir ini kita kehilangan Wahbah Zuhaili, kita kehilangan Syahid Said Ramadan Al-Buti, kita kehilangan sekarang sebelumnya Siddiq Fadil, kita kehilangan Ustaz Muhammad Kamil Majid, kita kehilangan Abdul Hamid Abu Sulaiman, ya. Ini kita kehilangan Muhammad Imarah. Banyak orang tak tahu Muhammad Imarah ini, ya, diiktiraf oleh Qadhawi sebagai mujaddid. Sedangkan Al-Qadhawi sendiri sebenarnya, Muhammad Imarah dibuat konferen, dia tak mau, tapi Al-Qadhawi menganjurkan supaya dibuat satu konferen tentang Muhammad Imarah, seorang tokoh besar. Ustaz Kamil Majid sebut kepada saya, Muhammad Imarah ni Ustaz, dia tunjuk gambar pada saya, rumah dia tu, dia tulis papan tanda di Mesir, kawasan apa tak tahu di Kairo, Al-Mufakkir Al-Islami Al-Mu'asir, pemikir Islam semasa. Dan dia bagi tahu kepada Ustaz Kamil Majid, semua buku saya hadiahkan sedekah jariah, tidak ada royalty, free of charge. Bagi tahu kepada anak-anak Malaysia, terjemahkan, terbitkan. Jadi saya balik bahawa Qadhawi minta supaya diadakan satu persidangan besar antarabangsa untuk menghormati Muhammad Imarah. Dan Imarah ni lebih muda sedikit daripada Qadhawi, tapi hampir sama lah. Jadi kerana itu Syekh Al-Qadhawi ini adalah seorang mujaddid pada abad ini, dan saya tertarik bagaimana bab ijtihad ni dalam syariah. Dia kata ijtihad tak tertutup. Ini saya cakap ni Pak Ustaz Al-Ali ni ahli syariah, dan dia ada banyak buku-buku dia tentang syarat-syarat fatwa dan sebagainya. Dia kata babul ijtihad lam yughlaq, belum tertutup. Belum tertutup. Al-Qadhawi merujuk kepada kitab Imam As-Sayuti. Dia ada pegangan dia, sandaran dia, bukan dia sembarangan. Ya, debat adakah pintu ijtihad dibuka ataupun tidak. Datang Qadhawi kata babul ijtihad maftuh sebab faktor zaman dan makan. Zaman dan makan, ya. Dan dia menyatakan sejak zaman sahabah lagi ijtihad dah terbuka. Kerana itu Qadhawi
antara imam yang empat, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, saya hormat semua, sangat hormat. Saya tak boleh nak bandingkan dengan empat syuyukhul syariah yang besar ini. Saya tak boleh banding diri saya. Tetapi bagi saya, umat Islam, para ulama, para fuqaha, kenalah mengkaji fiqh para sahabat. Satu sebabnya, kata dia, bahasa Arab para sahabat ini adakku wa ablag, sangat halus daripada imam yang empat ni. Imam yang empat ni dah hebat dah. Ya? A++ lah barangkali para sahabat. Yang imam ni A+ lah. Ya. Sikit bawah je. Ya. Ya. Jadi itu saya duk baca berulang kali. Walaupun bukunya kecil, kadang-kadang risalah saja dan bahasanya mudah untuk orang awam, ya. Tetapi kepengarangannya begitu hebat. 170 buah buku. 170 buah buku. Dan dikatakan dalam satu kata-kata seolah-olahnya disebut juga bahawa dia punya pemikiran dia ata'un fikriyun ghazirun kal matar. Ini penulis-penulis yang mutaakhir ni yang bersama Qaradawi dalam Institut Research Qaradawi di Qatar. Dia kata ata'un fikriyun ghazirun kal matar. Dahsyat. Ya, pemikiran Qaradawi ini macam air hujan turun. Komputer pun mengkali tak dapat nak samakan dengan Mahathir pula. dengan Qaradawi punya keilmuan yang Allah bagi nur kepada dia di dalam dia mengarang. Saya tengok saya bersembang dengan kawan-kawan, rakan-rakan, dia bercakap saya tu di dalam bilik dia tu. Dia bercakap 3-4-5 hari dah jadi satu buku. Di belakang rak buku dia tu apa namanya Quran dan hadis. Semua buku ada. Bilik besar. Tapi orang tip. Ya, dia baca beberapa hari dia orang kata, lepas tu dia panggil orang tip. Kemudian dia karang di bangsa. Itu yang 170 buku tu. Kita nak buat makalah per 1 minggu. Berempas pula. 2 minggu kadang-kadang sampai organizer marah. Tangguh ya. Ya, hebatnya Allah bagikan kepada dia macam air hujan yang turun, ya. Jadi kemudian dari segi kerja pula. Kerja dia kata tak pernah jemu dan dia tak pernah putus asa. Tak pernah putus asa. Tak pernah putus asa dan tak pernah jemu. Itulah sebabnya dia melawat hampir seluruh dunia. Ya, dia boleh tubuh Majlis Islam Eropah. Fatwa di Eropah itu fatwa untuk fiqhul aqaliyat. Mana ada ulama yang berani membuat fatwa tentang fiqh-fiqh aqaliyat. Persoalan yang sensitif. Kalau isterinya muslimah, suaminya bukan Islam, mak saleh, boleh tak duduk satu rumah? Itu satu isu yang sangat kontroversial. Dia lanyak betul-betul di dalam beberapa siri majlis fatwa di Eropah yang kita dapat maklumat, ya, dengan pelbagai hujah yang dilakukan untuk memenangkan Islam, di nusratul Islam fi kulli makan, terutama sekali di Eropah. Jadi saya ni takut terlajak bagikan kepada ustaz-ustaz kita yang lain, Profesor Ridwan. Jadi saya melihat bahawa kita di Malaysia bersyukur kerana di Malaysia satu perkara yang dia sangat beri perhatian lah. Saya 2 kali ada kesempatan. Sekali waktu di lapangan terbang antarabangsa, diarahkan untuk pergi sambut dia waktu dia nak menerima tokoh Ma'al Hijrah. Dan dia nak menerima tokoh Ma'al Hijrah tu, dia minta izin kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu. Kerana dia bersumpah tak akan pijak bumi Malaysia. Dia turun hari itu di Singapura, Indonesia. Dia tak datang Kuala Lumpur setelah peristiwa Mahathir pecat dan buat tuduhan liar kepada Anwar Ibrahim. Dia tak mau datang. Tapi dia beritahu pada Anwar, ini ada berita daripada Malaysia nak hadiahkan kepada dia tokoh Ma'al Hijrah. Anwar pun bercakap, datanglah. Kami sambut. Pihak kerajaan diwakili oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
bekas Naib Chancellor USIM, bekas Dekan Fakulti Islam. Tan Sri sekarang, Tan Sri Dr. Syukur Husin. Turun-turun tu dia dah kenal kita. Bagi salam, Waalaikumsalam. Kaifa abim ya akhi? Manuti. Itu soalannya, wallahi. Kaifa abim? Soalan dia, bagaimana abim? Kaifa da'watukum ma'sini wal hunud? Macam mana dakwah kamu dengan orang Cina dan orang India? Kemudian yang pelik lagi, kaifa siniyun fil hizbil hukumah? Dia nak tanya MCA. Kemudian dia tanya, kaifa siniyun fil hizbil mu'arid? Dalam parti pembangkang, DAP. Soalan yang sama diulang, kita pergi ke Qatar, jumpa dia. Saya tak ingat dengan siapa rombongan tu. Soalan yang sama. Dan yang terakhir 2019 jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bawa jumpa dengan dia tu, dengan ahli-ahli parlimen. Datuk Seri Anwar Ibrahim kemukakan satu soalan. Bagaimana kita nak menentang pemikiran takfir, pemikiran ekstremisme agama, pemikiran yang cetek, cepat menghukum dan sebagainya. Dia jawab pada Sukarno, "Enta tak baca ke buku saya? Saya dah tulis tahun 2012. Tahun 2012, satu buku yang sangat penting, iaitu saya dah lupa titlenya, Islam dalam Era Globalisasi. Saya fikir itu salah satu buku. Saya ingat lagi Ustaz Siddiq Fadil di Amman beli buku tu. Saya pun beli buku tu. Dan buku ini sangat berharga. Dan sangat berharga. Dan kita patut gunakan di dalam tamrin untuk para duat dalam harakah kita. Jadi dia adalah seorang yang muasir. Kita tengok fatwa muasirah. Ya, hebat. 2 volumes. Kita lihat Fiqhul Jihad. 2 volumes. Isu daripada awal, basic foundation of jihad, dan dia telah smash pandangan-pandangan orientalis sejarah-sejarah barat yang mengatakan kita adalah agama yang ganas. Dia jawab dengan details fiqh jihad pertama dan fiqh jihad yang kedua. Dia mengambil inisiatif untuk memenangkan Islam, meleburkan terorisme dan ekstremisme agama. Sanggup pergi ke Bamiyan. Bamiyan ini adalah legasi Buddhis yang terbesar di bumi Afghanistan. Dulu Buddha pengaruhnya kuat. Dia berjumpa dengan pemimpin Taliban. Baru hari petang tadi saya tengok gambar tu keluar balik. Orang keluarkan, viralkan. Berjumpa. Kenapa kamu buat ni? Kamu tak baca ke ayat? Ya, la ikraha fid din. Lakum dinukum waliyadin. Dia berdialog. Berapa jam. Dia orang cukup keras. Sampai akhirnya mereka tunduk kepada Qaradawi. Mereka nak letupkan lagi patung-patung Buddha di Bamiyan itu. Tapi akhirnya tak jadi. Dia sanggup turun. Inilah satu orang ulama yang praktikal. Bukan nazari, teoris, tetapi turun ke gelanggang. Sesungguhnya beliau terlalu banyak sumbangannya kepada ummah. Walaupun ummah berada dalam keadaan yang lemah pada saat ini. Tetapi kita menjadi inspired kerana dia mengatakan bahawa ummah ini tidak akan mati sama sekali. Digunakan perkataan lan. Kalau la tu mungkin hidup, mungkin jadi, mungkin tak jadi. Tapi dia gunakan lan. Inna hadhil ummata lan tamuta, tak akan mati. Oleh demikian, rakan-rakan semua, bahawa banyak lagi lah kalau kita nak bincangkan tentang Qaradawi. Barangkali sampai masanya untuk kita mendidik masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang mudah, masyarakat awam tentang kehebatan Syekhuna Al-Qaradawi dalam buku-buku kecil. Barangkali kalau orang kita malas membaca, buat buku-buku kecil, sebar peranan kita dalam ABIM, Wadah, PKPM dan sebagainya. Dan saya ada, tadi saya catat juga bahawa bagaimana beliau itu sebagai faqihul ummah. Kalau Ustaz Siddiq Fadil, dia dah tulis di sini, Yusuf Al-Qaradawi, faqih ideolog gerakan Islam Contemporary. Ini pun satu tulisan yang sangat baik. Semua orang kita patut ada, wajib untuk memahami metodologi pemikiran Al-Qaradawi. Dan ada satu
kata-kata beliau tentang bagaimana dia kata dari segi perjuangan semangat jihad dia ni, sa'azillu mu'tasiman bihablin aqidati wa amutu mubtasiman liyahya dini. Aku akan terus berpaut dengan tali akidahku dan aku akan mati dalam keadaan yang senyum untuk menghidupkan agamaku. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.